yabtaghuna, mereka fi'il apa ni? Mudhari', sentiasa mencari. Apa tanda dia? Ya kat depan dan waw kat belakang. Mereka ni sentiasa mencari fadlan, kelebihan ataupun anugerah, min rabbihim, dari pencipta mereka. Waridwana, dan redha Allah. Okey, apa maksud ni fadlan? Apa maksud fadlan? Dalam surah Baqarah Allah kata, laisa alaika junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Jadi fadlan ni sebenarnya ialah habuan dunia. Ada orang pergi Mekah, dia nak berniaga, boleh tak? Bawa kerupuk ke, bawa Maggi ke, bawa sambal daging, boleh? Halal ke haram? Halal. Ini dalilnya. Mereka yang pergi Mekah ni ada dua tujuan. Satu, nak cari fadlan, iaitu berniaga, tak salah. Yang kedua, nak cari redha Allah, jangan halang, jangan sekat. Okey, wa iza, dan apabila halaltum, kamu telah apa ni? Tadi kamu dalam ihram kan? Tahallul. Halaltum tu kamu telah bertahlul. Kamu telah tahallul. Tahallul ni makna tanggal ihram. Ini fi'il apa ni? Halaltum. Fi'il madhi. Apa tanda? Tum di belakang kan? Sebab tu bila kita terjemah, dan apabila kamu telah bertahlul, maka fastadu, maka berburulah. Sebab dah tanggal ihram. Ini tahlul ni ada dua kan? Siapa yang biasa buat haji, tahlul ada dua kan? Tahlul awal dengan tahlul yang kedua. Dalam ayat ni maksud tahlul awal ke tahlul yang kedua? Tak, tahlul yang pertama. Tahlul pertama apa dah? Bila orang tu dah melontar Jamratul Aqabah hari pertama, hari raya tu. Lepas tu dia bercukur. Dia boleh tanggal ihram, boleh berburu. Tapi satu je tak boleh, iaitu bersama isteri. Dia nak bersama isteri, dia kena tawaf ifadah. Okey, bila dah tanggal ihram, dia boleh berburu. Tapi di mana ni boleh berburu? Boleh tak berburu di Mekah? Berburu di luar Mekah. Sebab Mekah ni ada dua jenis yang tak boleh berburu. Satu, orang yang pakai ihram. Yang kedua, sebab dia berada dalam tanah haram. Kemudian wala yajrimanna, dan janganlah yajrimannakum yahmilannakum, membawa dia terjemah apa? Kalau bahasa Arab, yahmilannakum, jangan mendorong kamu ataupun membawa kamu syana'an mana? Kebencian. Maksudnya kebencian kamu kepada syana'an kebencian. Ada satu lagi ayat surah Lazim, inna syani'aka huwal abtar. Ini surah apa ni? Al-Kautsar kan? Cuba terjemah. Inna syani'aka huwal abtar.
Terjemah inna dulu. Sesungguhnya syani'aka dia syani'aka daripada berkata syana'a. Kalau syana'a kebencian, kalau syani'aka sesungguhnya orang yang benci engkau, iaitu orang kafir Quraisy yang benci Nabi, huwal abtar, dialah yang terputus. Sebab apa? Masa ni wahyu terputus. Bila wahyu terputus, dia kata apa? Nabi Muhammad dah abtar, dah terputus daripada segala kebaikan. Kan awal ayat ni apa dah? Inna kami telah beri kepada engkau Kausar. Mana mungkin kamu terputus rahmat daripada Allah. Bahkan kami beri Al-Kausar. Jadi orang musyrik Mekah disebabkan wahyu terputus, dia kata Nabi telah dibenci oleh Allah. Maka Allah jawab, sesungguhnya ia benci engkau lah yang terputus, bukan engkau. Boleh faham? Okey. Jadi jangan kebencian kamu kepada sesuatu kaum mendorong kamu untuk kebencian kamu kepada kaum, apa kaum terlakukan? Mengsaddukum, mereka menghalang kamu, anil masjidil haram, dari Masjidil Haram. Siapa yang halang Nabi daripada Masjidil Haram? Orang musyrik Mekah. Masjidil Haram. Agar ataupun sehingga kamu melampaui batas. Apa maksud ayat ni? Siapa boleh faham? Orang musyrikin halang Nabi daripada pergi Mekah kan, pada tahun 6 Hijrah. Maka untuk akan datang Allah larang, jangan sebab orang kafir itu halang kamu masuk Masjidil Haram dan kamu pun benci dia, menyebabkan kamu melampau kepada mereka. Faham? Jadi Allah nak begitu, kamu hendaklah berlaku adil walaupun kepada musuh. Orang rompak rumah kita kan, lepas tu dia bertobat, kita pun nak balas, aku nak rompak juga rumah dia. Boleh tak? Tak boleh. Lebih kurang macam tu lah. Ada satu kisah mengatakan orang Syiah dia buat perayaan, kononnya meraihkan pembunuhan, sebab sedih pembunuhan Husain. Apa dia buat? Dia pukul badan, dia tikam badan kan. Jadi ada orang sunnah yang bodoh, dia kata apa? Kami juga nak melahirkan kesedihan kami di atas kematian anak Az-Zubair. Kamu seolah mengagungkan Husain, kami pun nak mengagungkan orang sunnah. Kami nak buat juga macam kamu, pukul-pukul badan. Kan, itu melampau. Boleh? Kamu buat bid'ah, kami pun nak buat bid'ah juga, itu melampau. Biar sama kita dengan dia. Okey? Jadi nanti kita akan jumpa ayat, jangan kamu sebab kamu benci pada orang tu, kamu tak berlaku adil pada dia. Islam mesti adil walaupun kepada musuh. Sebab itulah contoh kalau ada pembicaraan antara orang kafir dengan orang Islam, kalau kita adalah sebagai hakim, bila orang Islam cakap, kita benarkan dia cakap sampai setengah jam. Bila orang kafir, okey, kamu 10 minit sahaja. Ada ke tak? Tak ada. Bila orang Islam cakap, kita dengar, fokus. Bila orang kafir cakap, kita buat tak tahu, hukumnya haram. Kita tak berlaku adil. Ini maksud ayat ni. Kemudian Allah kata wa ta'awanu, dan hendaklah kamu tolong menolong alal birri, atas al birri wat taqwa. Birri kebaikan, takwa apa beza dua ni?
Kalau bir kita terjemah kebaikan, takwa terjemah apa? Apa dia? Apa beza? Kebaikan pun taat juga kan? Macam tak ada beza je. Apa dia? Rufiat? Yang mana amalan? Albir amalan, takwa? Betul. Albir ialah amalan yang zahir, takwa ialah amalan hati. Satu. Pendapat yang kedua, albir ialah mentaati perintah Allah, at-taqwa meninggal larangan. Yang ni solat, puasa, yang ni berhenti mengumpat, berhenti rasuah. Boleh? Tapi kalau sebut bir saja, takwa tak ada, dia merangkumi semua sekali. Ataupun sebut takwa saja tanpa bir, dia merangkumi dua-dua sekali. Okey, wajib kita tolong menolong dalam perkara kebaikan, amalan, wattaqwa dan takwa hati. Contohlah, orang suruh kita ajar solat, wajib tak kita ajar dia? Apa dalil? Apa dalil? Ni lah, ta'awanu ni kalau kita belajar fi'il apa ni kalau bahasa Arab? Ta'awanu fi'il apa? Amar. Amar menunjukkan apa? Perintah. Perintah menunjukkan wajib. Boleh tak terangkan ayat ni pada saya? Kita baru belajar. Wajib. Wajib tolong menolong dalam perkara kebaikan. Dan seterusnya, wala ta'awanu. Dan jangan kamu tolong menolong alal ismi, ke atas dosa, wal udwan, dan permusuhan. Okey, sekarang apa beza dosa dengan permusuhan? Bukankah permusuhan itu juga adalah dosa? Apa beza? Kalau kita baca tafsir atau terjemahan, macam inilah terjemahan. Tapi kalau kita tadabbur, kita tanya, apa beza al-ismu dengan udwan? Mesti ada beza. Apa dia? Kata ahli tafsir, ismu dosa melibatkan kita dengan Allah. Kalau udwan, dosa kita melampaui orang, mengumpat orang, ambil hak orang, zalim pada orang. Okey, hukum kerjasama dalam perkara yang dosa ataupun permusuhan adalah hukumnya haram. Kita tolong jual arak, kita tak minum, dosa tak? Sebab apa? Kita orang bawa Grab kan, bawa orang tu India pergi Batu Cave, kita tahu dia nak pergi buat ibadat dia, dosa tak? Dosa. Sebab apa? Kerjasama. Tapi kalau kita tak tahu, sampai-sampai sini kita pun ambil duit, okey tak? Okey, sebab kita tak tahu. Okey? Kita sebagai anak, ayah suruh pergi beli rokok, okey tak? Nak tolong beli rokok tu, ayah, Allah kata wala ta'awanu. Baca. Berdosa ke tak? Bawalah dia makan benda yang haram. Ataupun kita bawa makanan di bulan Ramadan di siang hari kepada orang Islam, hukumnya haram. Apa dia? Tak, kita bukan nak bawa orang tu sebenarnya. Itu antara tugaskan, itu masalah umum. Sebab kita sebenarnya mana ada kapal terbang untuk bawa khas orang yang buat benda yang secara umum nak bawa orang yang baik, tapi sebab dia ada kat situ, itu masalah umum. Kalau semua berhenti nak pergi Mekah macam mana kan?
Okey, wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Okey. Saya nak sebut satu. Cuba yang last sana bagi. Takwa ni banyak kita sebutkan. Tapi ramai yang kurang jelas apa syarat-syarat untuk bertakwa pada Allah. Tiap-tiap Jumaat kita dengar khatib kan, ittaqullah kan. Walaupun masa tu kita tertidur kan. Okey. Dah. Okey. Tak boleh besar dah. Tak boleh sebab tak apa. Okey. Ini khak apa saya tak tahu ni. Ini kata-kata Syekh Al-Maraghi dalam tafsirnya, nama tafsir dia Tafsir Al-Maraghi, ketika menghuraikan perkataan takwa. Dengar. Kita terjemah sama-sama. Laqad aktsarallah. Terjemah. Pasti sesungguhnya Allah telah aksara, banyak menyebut fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Quran, min zikri at-taqwa, menyebut perkataan takwa. Banyak sangat, mungkin beribu Allah sebut perkataan takwa dalam Al-Quran. Wa yurad bihi, dan yang dikehendaki dengan takwa pada al-wiqayah. Ini yang saya selalu sebut ni. Saya selalu sebut ni, takwa ialah al-wiqayah. Apa makna wiqayah? Berlindung min sakhatillah, daripada kemurkaan Allah. Sakhat, kemurkaan Allah. Wa ghadabi, dan keingkarannya. Jadi takwa ialah berlindung daripada kemurkaan Allah dan azabnya. Wala yakunu, dan nak berlindung daripada kemurkaan Allah dan azab, la yakunu, tak mungkin berlaku, illa, kecuali ba'da ma'rifati, kecuali selepas kita kenal Allah. Satu, tak mungkin kita dapat jauh daripada kemurkaan Allah kalau kita pun tak kenal Tuhan. Syarat pertama takwa, mesti kenal Allah. Satu. Yang kedua, wa ma'rifati, dan yang kedua, tahu apa yang Allah redha dan apa yang Allah murka. Betul tak? Kita nak tahu, kita nak mengelakkan daripada mak bapak kita marah. Syaratnya apa? Kena tahulah apa yang mak bapak kita suka dan apa yang dia marah. Sama juga kita nak elak daripada kemurkaan Allah, kita kena Allah pertama. Yang kedua, kena tahu apa yang Allah suka dan apa yang Allah murka. Kemudian wala ya'rif, tak mungkin kita tahu apa yang Allah redha dan apa yang Allah murka, tak mungkin, kecuali illa min fahmi kitabillah, kecuali dengan faham kitab Allah. Betul? Logik tak? Logik. Ramai yang mengatakan dia beriman pada Allah, dia nak elak daripada azab Allah, tapi dia langgar apa yang Allah larang, semua dia buat. Apa yang Allah murka, semua dia buat. Kenapa? Sebab dia tak faham Al-Quran. Mulut dia baca. Ini yang tujuan tadabbur ni. Tadabbur kita nak faham kitab Allah supaya apa? Kita dapat elak apa yang Allah murka, dan kita dapat buat apa yang Allah redha. Dan juga kita kena faham wa arafa sunnata nabiyhi. Nak tahu apa yang Allah redha, apa yang Allah murka, selain pada kena faham kitab Allah, kena faham sunnah Nabi. Satu, kena faham kitab Allah. Yang kedua, kena faham sunnah Nabi. Yang ketiga, wasiratu salafus salih. Dia kena faham sirah. Sirah ni perjalanan hidup salafus salih. Siapa salafus salih? Ialah siapa? Generasi yang keberapa? Generasi 1, 2, 3. Selepas tu tak salih dah. Satu, faham kitab Allah. Yang kedua, tahu sunnah Nabi. Yang ketiga, sirah salafus salih, para sahabat, tabi'in dan tabi'in minal ummatil islamiyah. Wa man fa'ala, dia dah faham kitab Allah, dia faham sunnah Nabi, dia faham sirah salafus salih, dia pun fa'ala, dia buat.
kullu ma taqaddam, apa yang semua tu. Fasabara, lalu dia sabar dalam melaksanakan. Wasabara, ayat semalam. Apa? Tingkatkan lagi kesabarannya. Warabata, dan ayat semalam juga. Dia persiapkan untuk jihad. Lihimayatil haq, untuk melindungi ataupun mempertahankan hak. Wa ahlihi, dan ahli kebenaran, ahli hak. Dan wa nasyara da'watihi, wa nasyara da'watahu, dan dia menyebarkan dakwahnya. Dakwah daripada mana ni? Daripada Quran, sunnah Nabi dan sirah salafus salih. Wattaqa rabbahu, dan dia bertakwa pada Tuhannya fi sa'iri syu'uni, dalam seluruh kehidupannya. Faqad aflaha, barulah dia telah berjaya. Wa faza, dan dia menang. Bis sa'adah, dengan sa'adah apa dia? Sa'ad, kebahagiaan. Sa'adah, kebahagiaan. Inda rabbihi, di sisi. Clear tak? Ini definisi takwa. Lama kita dengar takwa tapi tak tahu apa syarat untuk menjadi orang yang bertakwa. Tak mungkin dia takwa kalau tak faham Quran. Tak mungkin dia takwa kalau tak faham sunnah Nabi dan tak ikut sunnah Nabi. Okey? Last, innallah, sesungguhnya Allah syadidu, sangat keras, iqab, sesaannya ataupun hukumannya. Allah sangat keras, maknanya berapa tadi yang Allah larang? Jangan ceroboh syiar Allah, jangan ceroboh bola haram, jangan kacau binatang yang nak disembelih, kan? Last sekali Allah kata apa? Balasan Allah sangat keras. Bila tu? Bila kamu tak patuh perintah Allah. Ini amaran kepada siapa ni? Kepada orang yang masih melanggar. Wallahu a'lam. Okey. InsyaAllah kita jumpa malam besok. Dan saya nak bagi tahu 24 hari bulan ni kita akan pergi ke Johor. Kita akan buat perjumpaan dengan pelajar. Tak ada kelas apalah. Kita akan buat perjumpaan dengan pelajar yang ada sekitar Batu Pahat dan Pontian. Jadi yang ikut live ni mungkin ada yang ada yang tinggal di Batu Pahat, Pontian, boleh hadir Jumaat malam, Sabtu di Batu Pahat, kemudian Sabtu malam Ahad di Pontian. Kita jadi sekarang kita nak posisi satu Malaysia untuk apa? Untuk gerakkan semua pelajar tadabbur supaya sebarkan Islam, supaya mereka tidak dilaknat oleh Allah disebabkan sembunyikan ilmu, insya-Allah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Okey. Kita tutup. Wa anta fajazakumullah khair. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Binatang yang nak disembelih di Mekah, di Baitullah.